Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke sekolah untuk pengetahuan kamu untuk subjek sains pada tahun ini tingkatan 2. Saya yang akan mengajar kelas kamu. Jadi pada setiap kelas saya, sila pastikan kamu sediakan buku teks. Dan saya akan sharekan beberapa video, nota dan juga latihan. Jadi kita terus saja kepada bab 1. Bab 1 untuk tingkatan 2 kita akan belajar berkenaan dengan biodiversity. Sebelum itu seperti biasa, pastikan kamu ada buku teks, keluarkan buku teks. Boleh rujuk buku teks online pun boleh. Muka surat 2 mula dia, bab 1 biodiversity, dan kita mulakan dengan muka surat 4. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan kepelbagaian organisma. Subtopik yang pertama, kepelbagaian organisma. Organisma ni kita boleh bahagikan dia kepada haiwan dan juga tumbuhan. Organisma bukan haiwan saja ataupun bukan tumbuhan saja, tetapi organisma bermaksud haiwan dan tumbuhan. Buku teks kita bermula dengan muka surat 4. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu biodiversity, secara ringkasnya apa itu biodiversity. Yang kedua, kenapa kita perlu menyediakan pengurusan biodiversity yang berkesan. Maksudnya apa kepentingan biodiversity lah, dan macam mana kita nak jaga biodiversity ini. Kita teruskan dengan slide seterusnya. Yang pertama, apakah itu biodiversity? Dalam buku teks kamu, biodiversity yang bawah muka surat 4, kepelbagaian organisma sama ada mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan disebut sebagai biodiversity. Maksudnya yang paling penting di sini adalah kepelbagaian daripada buku teks. Kepelbagaian maksudnya pelbagai, maksudnya banyak ataupun macam-macam. Macam-macam, semua benda ada. Itu maksudnya kepelbagaian, itu maksudnya biodiversity. Tapi kepelbagaian tentang apa? Tentang organisma, benda yang hidup. Haiwan ataupun tumbuhan. Tengok pada slide ini. Saya ada sediakan satu peta bulatan. Sepatutnya kalau kamu ada di dalam kelas ni, saya dah minta kamu untuk buatlah apa yang kamu faham berkenaan dengan biodiversity. Kita slide seterusnya. Biodiversity terbahagi kepada dua perkataan, iaitu satu adalah bio, satu lagi adalah diversity. Kita ambil daripada perkataan bahasa Inggeris. Bio bermaksud benda hidup, benda yang hidup, yang saya cakap tadi lah, sama ada haiwan ataupun tumbuhan. Itu maksud bio. Diversity bermaksud, dalam bahasa Inggeris kamu buka kamus dia pun, bermaksud kepelbagaian, pelbagai ataupun macam-macam. So kalau kita gabungkan kedua-dua perkataan ini, biodiversity bermaksud benda hidup yang berbagai-bagai. Itu maksud biodiversity. Bio bermaksud benda hidup, diversity bermaksud pelbagai, maksudnya kepelbagaian benda hidup yang bermacam-macam, haiwan atau tumbuhan yang bermacam-macam. Seterusnya. Ni masuk biodiversity, kepelbagaian spesies tumbuhan, dalam persekitaran semula jadi. So boleh rujuk dahulu video yang saya sharekan di bawah. Boleh rujuk dalam folder Google Drive yang saya sharekan dalam grup kelas masing-masing, ataupun boleh type di YouTube, type ini tingkatan 2 SMPT 3 kepelbagaian organisma, ataupun kamu download saya punya PowerPoint slide tu, dan boleh terus klik yang berwarna biru ni.
Okey, jadi kenapa wujudnya biodiversity? Okey. Kenapa harimau ada di Malaysia tetapi harimau tak ada di negara-negara lain? Okey, kenapa di Australia ada kangaroo, di Malaysia kita tak ada kangaroo? Okey, kenapa wujudnya biodiversity? Okey, kenapa di tempat lain ada pokok kaktus yang besar-besar, di Malaysia kita ada pokok kayu balak yang tinggi-tinggi? Okey, kenapa? Itu kenapa wujudnya biodiversity. Okey, topik yang seterusnya. Okey. Masih sama muka surat 4 buku teks. Okey. Okey, biodiversity terjadi kerana yang pertama mestilah sebab ada organisma yang banyak. Okey. So kalau ada satu je organisma, ada harimau je dalam dunia ni, tak boleh lah. So kita ada pelbagai organisma, kita ada pelbagai benda hidup, kita ada pelbagai haiwan dan tumbuhan. So sesetengah haiwan, sesetengah tumbuhan itu boleh hidup di tempat yang tertentu dan sementara yang lain hanya boleh hidup di tempat yang tertentu. Kenapa? Semuanya bergantung kepada dia punya habitat dan cuaca. Okey, apa itu habitat? Habitat secara mudahnya saya panggil, kita boleh gelarkan sebagai tempat tinggal. Habitat secara mudahlah. Okey, ataupun di mana dia berada, itu habitat. Okey, kalau habitat harimau di tengah hutan, habitat ikan di air. Okey, habitat penguin di kawasan kutub. Okey, habitat unta di kawasan gurun. Okey, itu sebab-sebab dia. Yang pertama, kepelbagaian habitat. Okey, dan juga kepelbagaian cuaca, sama ada dia panas, okey, ataupun sejuk, okey, ataupun tempat itu ada taburan hujan yang tinggi, kawasan yang lembap ataupun kawasan yang kering. Okey, itu yang kedua sebab kenapanya ada biodiversity. Dan yang ketiga, bergantung kepada organisma itu sendiri, macam mana dia menyesuaikan diri. Okey, menyesuaikan diri untuk hidup di kawasan itu ataupun bermandiri. Okey, apa maksud bermandiri? Macam mana dia meneruskan kehidupan dia untuk terus hidup. Saya bagi satu contoh. Okey, kita ambil contoh yang paling mudah lah. Kita ambil contoh yang paling mudah, beruang kutub. Okey, seekor beruang kutub, saya lukislah beruang kutub sikit. Saya tak pandai lukis tapi boleh lah. Okey, beruang kutub. Okey, beruang kutub mempunyai kulit yang sangat tebal. Okey, beruang ada banyak. Di Malaysia kita ada beruang matahari, sun bear, tapi di Malaysia kita tak ada beruang kutub. Okey, so yang pertama lah, kepelbagaian organisma. Okey, yang kedua, kepelbagaian habitat dan cuaca. Okey, ni beruang kutub hanya boleh hidup di kawasan yang sejuk. Okey, beruang hanya boleh hidup di kawasan yang sejuk dan habitat dia di kawasan yang berais lah. Okey, dan ada makanan dia makan ikan. Okey, jadi macam mana dia menyesuaikan diri dan bermandiri di sana? Okey, contohnya dia ada kuku yang tajam untuk menangkap ikan, ataupun dia ada mempunyai lapisan kulit ataupun lapisan lemak yang tebal, okey, untuk dia menahan cuaca sejuk. Itu sebagai contoh. Okey, kenapa wujudnya biodiversity? Kalaulah di dunia ini semuanya mempunyai cuaca yang sama, iklim yang sama, keadaan yang sama, so maksudnya haiwan di mana-mana itu pun boleh duduk. Okey, maksudnya kalau di Malaysia kita ada salji, kita ada kawasan sejuk, ada kawasan berair, maksudnya di Malaysia pun beruang kutub ni boleh pindah dan duduk sini. Tapi masalahnya sekarang, beruang kutub ni tak boleh tinggal di Malaysia sebab dia tak sesuai tinggal di sini. Okey, nampak dia kena menyesuaikan diri dan bermandiri di dia punya habitat dan juga cuaca yang tempat dia tinggal. Okey, itu sebab-sebab terjadinya biodiversity. Next. Okey, ini saya bagi contoh tadi. Okey, ini beruang kutub tadi.
Okay, beruang kutub mampu menyesuaikan diri untuk hidup di kawasan yang terlalu sejuk di kawasan kutub. Okay, kerana terdapat lapisan lemak yang tebal di bawah kulit. Okay, kita ada dua jenis kutub di bumi kita, ada kutub utara dan juga ada kutub selatan. Kutub utara di bahagian atas kawasan Amerika sana, dan kutub selatan kita ada Antartika. Okey, beruang kutub tinggal di kawasan kutub utara. Di kawasan kutub selatan kita ada penguin. Sebab itu kamu tak pernah nampak beruang kutub ni makan penguin, sebab penguin berada di kutub selatan tetapi beruang kutub berada di kutub utara. Okey, ni beruang kutub ni. Tadi saya tak cantik. Yang ni gambar saya bagi terus. Okey, yang kedua. Contoh yang kedua, unta. Okey, unta mempunyai bonggol dekat badan dia. Okey, ni ada bonggol satu. Bonggol unta ada dua jenis bonggol satu ataupun yang ada jenis bonggol dua, macam tu. Okey, itu pun berbeza mengikut habitat, mengikut cuaca. Okey. Ini kalau tak silap saya unta yang berada di kawasan Semenanjung Arab, yang unta yang ada dua bonggol ni kalau tak silap saya di kawasan Afrika. Kita cek balik lah, saya tak pasti. Okay, tapi yang saya tahu dia ada dua jenis, satu ada dua bonggol, satu ada satu bonggol macam ni. Okay, so unta berjalan di padang pasir, di gurun yang panas, tak ada air, hanya ada pasir saja. Okay, di sana tak ada air. Jadi macam mana unta boleh hidup berhari-hari tanpa air, berjalan tanpa air? Okay, sebabnya di bonggol unta ini dia menyimpan lemak dan air untuk dia gunakan sepanjang perjalanan berhari-hari di gurun itu. Okay, jadi apabila dia jumpa air, dia akan minum sampai puas lah. Dia jadikan dia punya bonggol ini sebagai tempat penyimpanan lemak dan air. Okay, jadi dia tak perlu makan di sepanjang perjalanan, tapi dia hanya perlu makan sekali dan dia perlu simpan untuk dia gunakan di kemudian hari. Itu adalah unta. Okay, next. Okay, pokok teratai. Ini tumbuhan pula. Okay, pucuk teratai akan berada di atas air dan bergerak, selalu berpaling ke matahari dan tutup pada waktu petang. Okay, dia hidup di kawasan kolam. Okay, dan yang seterusnya kaktus. Okay, kaktus ini tidak mempunyai bunga, tetapi bunga dia telah diubah suai untuk menyesuaikan diri dia di kawasan yang panas ni. Okay, dengan adanya duri-duri yang tajam. Okay, bunga dia telah diubah suai menjadi duri. Okay, kenapa perlu menjadi duri? Supaya untuk mengurangkan kehilangan air. Okay, dan satu lagi informasi, akar pada pokok kaktus ini sangat panjang. Okay, kenapa sangat panjang? Supaya akar ini boleh mencari air di kawasan yang jauh. Okay, itu cara-cara pokok kaktus menyesuaikan diri di kawasan yang panas. Okay, ini yang kaktus besar, bukan kaktus yang kecil ya. Kaktus kecil tu kita letak kat rumah je. Okay, seterusnya kita pergi kepada kepentingan biodiversity. Buku teks muka surat 5. Okay, daripada buku teks kamu boleh nampak ada 6 kepentingan. Sumber makanan. Okay, sebagai makanan, yang pertama boleh buka muka surat 6 muka surat 5 buku teks. Keseimbangan alam. Okay, untuk menjaga alam supaya seimbang dan kekal. Okay, sebagai tempat rekreasi, tempat kita tenangkan fikiran, tempat kita beriadah. Okey, seterusnya sebagai perubatan. Okey, seterusnya sebagai bahan mentah industri. Okey, ataupun penghilangan, dan seterusnya untuk pendidikan. Untuk kita terus belajar di kawasan-kawasan di biodiversity yang tertentu lah. Kalau biodiversity itu dah hilang, dah tak ada, okey, dah kita tak boleh belajar dah berkenaan dengan kehidupan itu. Okay, apa-apa pun baca biodiversity merupakan khazanah yang tidak ternilai dan warisan alam sendiri yang harus dikekalkan. Okay, apa-apa pun boleh rujuk dahulu video seperti biasa. Okay, boleh cari video 2 dalam link grup. Saya dah sharekan link drive share tu dalam grup kelas masing-masing, ataupun boleh buka YouTube.
Okey, type saja tingkatan 2 sains PT3 kepentingan biodiversity, ataupun download saya punya slide PowerPoint itu dan boleh klik pautan ini yang berwarna biru. Okay, video dia tak lama video yang saya sharekan pun 2 atau 3 minit pun saya ambil daripada YouTube juga. Okey, seterusnya kepentingan biodiversity. Okey, yang pertama, okey, perlunya organisma, haiwan dan tumbuhan di sekeliling kita sebagai sumber makanan. Adanya ayam, lembu, kambing, okey, untuk kita makan. Okey, sumber tenaga kita. Anggur, apple, durian, okey, dan beras padi ini pun sebagai sumber makanan kita. Okey, kalaulah ayam, lembu, kambing, makan haiwan-haiwan dan tumbuhan ini semua tak ada, so kita nak makan apa? Okey, takkan kita nak makan manusia, kawan-kawan kita sendiri kan. Okey, jadi itu yang pertama sebagai sumber makanan. Saya dah bagi contoh. Okey, yang kedua, untuk keseimbangan alam. Okey, untuk proses pendebungaan, untuk pokok terus hidup. Okey, kita dah belajar berkenaan dengan pendebungaan semasa kamu di tingkatan 1. Okey, macam mana pokok itu melakukan pembiakan seks melalui, sebelum pembiakan seks tu berlaku, perlu terjadinya pendebungaan dulu. Okey, apabila gamet jantan dan gamet jantan dipindahkan ke apabila gamet jantan dipindahkan ke bahagian pembiakan betina bunga. Okey, seterusnya untuk kawanan pemangsa. Okey, macam ni kelapa sawit, untuk nak menghilangkan tikus, untuk mengelakkan tikus daripada merosakkan tanaman, kita gunakan helang. Okey, helang mata dia sangat tajam, dia boleh nampak tikus, dia boleh tangkap terus. Okey, itu kawalan pemangsa. Okey, kita nutrien, macam mana nutrien itu boleh berpusing, kita dah belajar tahun lepas masa di tingkatan 1. Okey, buka balik. Okey, dan juga interaksi organisma. Okey, ni nanti kita akan belajar lebih lanjut di topik yang seterusnya. Okey, seterusnya tempat rekreasi. Okey, tempat kita untuk beriadah, berhibur, mengambil ketenangan. Okey, ni contoh-contoh yang berdekatan dengan sekolah kita. Mungkin kamu dah pergi selalulah Taman Eko Rimba, Temple Park, Kancing, Tiwangsa, Taman Metropolitan Batu, Taman Metropolitan Kepong. Okey, dekat je dengan sekolahnya. Saya pastilah ni semua kamu dah pergi. Kita pun buat mentari research kat situ kan. Okey, seterusnya perubatan di hutan-hutan kita juga penuh dengan sumber akar kayu, sumber-sumber tumbuhan yang sangat berguna untuk kehidupan kita, untuk dijadikan ubat. Contoh, tongkat ali, mengkudu, pokok misai kucing. Okay, so kita boleh ambil dan buat sebagai ubat lah. Okay, tapi tak boleh sewenang-wenangnya ambil, perlukan kebenaran juga. Okay, seterusnya, okay, bahan mentah ini untuk kita gunakan menghasilkan benda yang lain. Okay, macam kapas, daripada pokok kapas untuk kita hasilkan baju. Okay, kalau tak ada pokok kapas, kamu pakai baju daripada plastik saja. Okay, kayu untuk kita nak buat binaan atau apa-apa, buluh pun sama. Okay, rotan untuk perabot. Okay, ataupun kulit haiwan untuk kita nak buat aksesori. Okay, beg tangan ke, beg duit. Okay, dan kebiasaannya kita takkan ambil haiwan yang liar. Biasanya kulit haiwan ni kita ambil daripada tempat pembiakan dia lah. Okay, dan akhir sekali sebagai pendidikan, untuk kita mengembangkan ilmu kita dan juga penyelidikan saintifik. Banyak yang kita boleh belajar daripada biodiversity kita. Banyak yang kita boleh belajar daripada haiwan dan tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Okay, ada sebab kenapa dia ada di sekeliling kita, untuk kita belajar berkenaan dengan alam. Okay, ada 6 kepentingan tadi. Okay, saya ulang balik. Yang pertama,
sumber makanan. Yang kedua, keseimbangan alam. Yang ketiga, tempat rekreasi, beriadah. Okay, yang keempat, perubatan. Yang kelima, sebagai bahan mentah. Dan yang keenam, sebagai pendidikan. Okay, so macam mana kita nak terus menjaga biodiversity kita supaya terus kekal sedia ada. Maknanya tak dirosakkan, tak diganggu. Okay. So, kita masuk pada satu topik yang seterusnya, pengurusan biodiversity. Macam mana kita nak jaga biodiversity kita? Okay, muka surat 6, buku teks. Okay, kita pergi dulu pada slide. Okay, banyak aktiviti manusia akan menyebabkan haiwan-haiwan kehilangan habitat dan sumber makanan. Kalau kamu tengok, monyet-monyet, ular, di kawasan kampung, babi hutan, harimau, gajah, semua dah mula menyerang kawasan perkampungan di kawasan kampung lah. Okay, di kawasan pedalaman. Kenapa mereka menyerang kawasan kampung? Sebabnya habitat mereka, tempat tinggal mereka dan juga sumber makanan mereka itu dah dirosakkan oleh aktiviti manusia. Okay, so mereka nak hidup, mereka perlu makan. So nak tak nak, mereka perlu mencari makanan. Tu yang menjadi mangsa orang-orang kampung di sekeliling lah. Okay, so macam mana kita nak memelihara dan memelihara biodiversity kita, cara-cara dia. Okay, dan juga berdasarkan gambar berikut, nyatakan kaedah-kaedah untuk memelihara dan memelihara biodiversity. Okey, saya dah alter sikit slide ni. Kita terus saja, tak perlu daripada gambar, kita boleh terus tengok macam mana kaedah-kaedah dia. Okey, ada pelbagai cara, sama je saya ambil daripada buku teks. Okey, yang pertama, okey, mendenda. Okey, yang pertama, kita mengenakan denda ataupun hukuman yang berat kepada pemburu haram. Okey, kenapa kita sebut pemburu haram? Okey, pemburu di Malaysia dibenarkan dengan adanya lesen. Dan juga kalau ada lesen, ada bayaran lah. Okey, jadi dia ada had-had tertentu. Kalau sekali dia pergi memburu, berapa banyak yang dia boleh tangkap, berapa banyak yang dia boleh bawa keluar. Tapi dia perlu ada lesen dan juga bayaran. Okay, tapi di Malaysia ni terlalu banyak pemburu haram. Maksudnya mereka masuk hutan, mereka main tangkap je apa yang mereka jumpa dan mereka bawa keluar sesuka hati. So tak ada had maksimum. Kadang-kadang berpuluh ekor, kadang-kadang berekor-ekor haiwan-haiwan yang hampir pupus, semuanya dibunuh dan dibawa keluar. Okey, yang pertama, yang ni mengharamkan pembunuhan dan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan. Okey, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972, kita dah ada akta sendiri hukuman. Okey, tapi setakat ni masih berleluasa, termasuk orang-orang daripada Vietnam, orang-orang daripada Myanmar, okey, orang-orang daripada Thailand. Mereka masuk ke hutan negara kita Malaysia ni melalui jalan haram, melalui hutan-hutan, dan mereka masuk dan mereka ambil hidupan-hidupan liar ni, okey, burung ke, harimau ke, untuk dijadikan bahan jualan dan mereka bawa balik ke negara mereka. Okey. Okay, tahun lepas kita ada terdengar tentang pemburu haram daripada luar negara yang telah membunuh dan menembak anggota polis kita lah, kan? So itu adalah salah satu sebab kenapa kita perlu menghadkan ataupun mengharamkan teruslah sepatutnya pemburu-pemburu ni. Okey, seterusnya, okey, kita wujudkan taman negara, kita wujudkan hutan simpan. Di tempat kita ni, dekat sini pun dah ada banyak dah hutan Lipuk Kancing, kita dah ada taman metropolitan semua tu. Dan juga kita wujudkan juga pusat-pusat sanctuary, macam pusat sanctuary gajah, pusat sanctuary penyu.
Okey, pusat sanctuary seladang. Okey. Okey, banyak. Okey, kita binakan taman-taman ini, maksudnya di tempat-tempat ini kita tidak boleh memetik tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Kita tak boleh memotong pokok-pokok di situ. Kita tak boleh memburu haiwan-haiwan di situ. Dan ada orang jaga di situ lah. Okay, supaya tempat-tempat tu kekal macam itu. Okay, ni salah satu contoh taman laut. Taman laut ni penuh dengan batu karang. Okay, di kawasan sini tak boleh memancing. Okay, macam itulah contoh dia. Okay, ada banyak contoh. Okay, nampak nampak banyak saya bagi contoh ni. Okay. Sekolah kita memang sepatutnya memang biasa kita buat lawatan kem badan uniform ke taman-taman laut. Cuma 2-3 tahun kebelakangan ni kita tak buat, kekangan bajet dan juga kekangan sponsor. Okay, sekolah kita pernah pergi ke Pulau Tinggi tahun 2015. Kalau tak silap saya, kita pernah pergi ke Pulau Redang pada tahun 2017. Okay, sekolah ni juga kita pernah pergi ke Pulau Tioman. Cuma bahagian di Sabah, Sarawak tu kita tak pergilah. Okay. Kalau berpeluang, ada rezeki, kita boleh bawa lagi tahun ni. Kalau lah, mana tahu 5 tahun kamu di sekolah ni ada peluang untuk pergi. Okay, jadi kita boleh wujudkan taman negara, kita boleh wujudkan hutan simpan, hutan Ipoh, taman laut dan juga pusat sanctuary. Sanctuary ni ialah pusat jagaan, macam zoo lah, zoo. Tapi zoo untuk haiwan-haiwan yang tertentu saja. Kalau zoo semua haiwan ada, tapi pusat sanctuary ni haiwan-haiwan yang tertentu saja. Okay, kita ada banyak taman laut di Malaysia. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Kalau payah dilangkaui, Kapas di Terengganu, Kuraman, Rusukan di Sabah kalau tak silap saya. Okay, ni labuan sekali Rusukan. Pulau Tinggi di Johor, Pulau Redang, okay, yang kita pergi 2017. Pulau Tinggi 2015, Pulau Redang 2017 di Terengganu. Okay, kita ada Pulau Tioman dan juga Taman Laut Pulau Perhentian di Terengganu. Tioman di Pahang. Okay, seterusnya. Okay, Taman Negara yang hutan. Yang tadi Taman Laut. Okay, ini yang hutan. Okay, Taman Negara Malaysia di Pahang, Taman Negara Endau Rompin di Pahang, Sepadang Pahang dan Johor, Taman Negara Pulau Pinang, Taman Negara Tanjung Piai. Okey, Tanjung Piai ini adalah kawasan yang paling selatan benua Asia. Saya baru pergi bulan lepas. Okey. Benua Asia besar, paling hujung dia adalah Tanjung Piai. Okey, Taman Negara Pulau Kukup. Okey, Taman Templer dekat sini saja, Bukit Ampang di Kuala Lumpur, Bukit Lagong, Sungai Tua, Gunung Nuang di Hulu Langat, Sungai Tekala pun di Hulu Langat. Okey, ni sanctuary saya dah bagi tahu. Beza dengan zoo. Zoo ada semua haiwan, tetapi sanctuary ini hanya haiwan-haiwan yang tertentu sahaja. Okey, contohnya sanctuary burung ada di Kuala Gula, Perak. Sanctuary gajah ada di Kuala Gandah, Pahang. Dan kalau tak silap saya ada satu lagi, mungkin dah buka, mungkin akan dibuka di Kota Tinggi Johor. Okey, sanctuary orang utan di Sepilok, Sabah. Okey, sanctuary penyu di Cerating kita ada, di Terengganu pun kita ada banyak. Okey, dan yang ini paling dekat boleh pergi, sanctuary ikan kelah di Sungai Ciling. Lebih kurang 1 jam saja perjalanan daripada sekolah kita pergi ke Sungai Ciling. Boleh pergi. Okey, dekat saja. Bawa mak bapak lah, jangan pergi sendiri-sendiri. Okey. Okey, dan yang seterusnya, okey, macam mana kita nak memelihara biodiversiti kita? Okey, mewujudkan pusat penetasan hidupan liar. Okey, hidupan liar ini haiwan-haiwan yang semakin pupus, kita perlu jaga dia lah. Okey. So contoh macam penyu, mudah dia mati kan. So kita perlu jaga dia. So kita wujudkan pusat penetasan saja, bukan pusat penjagaan, pusat penetasan. Okey, bila dia dah menetas, telur dia dah menetas, okey, kita jaga telur dia supaya elak daripada dicuri oleh manusia ataupun elak daripada dimakan oleh haiwan. So apabila dia dah menetas macam dalam gambar ni, kita akan biarkan dia berjalan dan hidup sendiri. Kita akan lepaskan dia ke dalam laut. Okey, itu pusat penetasan, masuk pusat penetasan saja.
Kalau sanctuary tadi kita jaga tempat tu. Okey, tapi kalau di pusat penetasan kita jaga telur dan dia menetas, kita lepaskan. Okey, dan akhir sekali melalui gambar yang ini, okey, ada gambar hutan, nampak dia baru tanam sikit-sikit. Okey, itu namanya penghutanan semula. Okey. Kalau kita dah tebang pokok balak tu, kita tebang dia. Okey. Kita tebang dia. Lepas tebang, tanah tu kita tak biarkan kosong. Kita akan tanam pokok yang baru. Okey, supaya dalam masa berpuluh-puluh tahun lagi akan ada pokok yang lain boleh ganti. Okey, ini yang tadi saya dah terangkan, pusat penetasan punya contoh saja. Okey, dan akhir sekali boleh rujuk seperti biasa, boleh rujuk video yang ketiga, video seterusnya berkenaan dengan pengurusan biodiversiti yang berkesan yang saya dah cakapkan tadi. Seperti biasa, boleh buka link yang saya bagi tadi, drive share tadi. Okey, boleh cari video 3 ataupun YouTube kamu type tingkatan 2 Sains PT3 pengurusan biodiversiti yang berkesan, ataupun kamu boleh cari daripada saya punya, kamu boleh klik daripada saya punya slide PowerPoint ini, boleh klik pautan ini, dia terus pergi kepada YouTube itu. Okay. Saya download video tu, masukkan dalam link share tu supaya saya senangkan kamu. Tapi kalau kamu rasa lebih mudah untuk tengok di YouTube, silakan video yang sama saja. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Untuk seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan pengelasan organisma. Okey, apa itu haiwan invertebrata, vertebrata, ada kaki, tak ada kaki, berapa pasang kaki. Okey, itu semua. So itu saja daripada saya. Sekali lagi saya ulang balik apa yang kita dah belajar hari ini. Yang pertama, kita dah belajar berkenaan dengan apa itu bio dan apa itu diversity. Okey, apa maksud dia? Kepelbagaian benda hidup, yang pertama. Yang kedua, kita dah belajar dia punya kepentingan. Kenapa kita perlu jaga ke biodiversity kita? Kenapa kita perlu jaga haiwan dan tumbuhan ini supaya kekal ada di Mesir? Dan yang ketiga, kita belajar berkenaan dengan cara-cara pengurusan biodiversity yang berkesan. Maksudnya kita tak nak bagi haiwan-haiwan ataupun tumbuhan yang ada di dalam negara kita ini daripada terus pupus. Okey, di negara kita banyak haiwan yang dah semakin pupus, contohnya gajah, harimau, penyu, okey, bunga pakma, rafflesia tu dan lain-lain. Okey. So itu saja daripada saya. Okay, semoga kita kembali kepada asal. Kamu boleh datang sekolah biasa dan kita belajar dengan lebih seronok lah. Saya boleh tunjuk video dan gambar dengan lebih banyak. Okay, kalau daripada online ni agak kekalan sikit. Okay, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.